Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kembali kita dapat bersama-sama berdoa, dimanapun saudara berada. 弟兄姐妹，感谢主的恩典。今天不管你们在什么地方，我们就可以一起祷告了。 Masih di dalam suasana Tahun Baru Imlek, 我们还在这个过春节的气氛当中。 izinkan saya untuk menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek kepada saudara-saudara sekalian. 请允许我以个人名义向各位恭贺农历新年快乐。 Semoga kita semuanya sehat selalu, 但愿我们大家都一直都保持健康的身体。 berkat dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai keluarga kita. 上帝的恩典，永远与我们的家人同在。 Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. 我们在听到以前，让我们一起同心祷告吧。 Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们非常感谢你。 Karena sebagai umat-Mu, kami sering dapat datang bersama-sama berdoa di hadapan-Mu. 身为你的子民，我们常常可以来到你面前向你祷告。 Dimanapun kami berada, kami bersyukur karena Tuhan di tengah-tengah kami. 不管我们在什么地方，我们都感谢主，因为主就在我们当中。 Kami bersyukur saat kami mengalami pergumulan, kami tidak sendirian. 我们感谢主，当我们遇到问题和困难的时候，我们并不是独自一个人。 Ada keluarga, ada saudara-saudara seiman kami yang bersama-sama berdoa dengan kami. 有我们的家人，还有我们的弟兄姐妹，跟我们一起祷告。 Dan kami bersyukur karena Engkau di tengah-tengah kami mendengar seru doa kami. 我们也感谢你，因为你就在我们当中垂听我们的祷告。 Kami berdoa dan memohon berkat-Mu malam hari ini di dalam ibadah doa kami. 在这晚祷会上，我们恳求你把你的恩典和福分继续赐给我们， Sehingga kami mengerti firman-Mu. 让我们可以明白你的话。 Dan kami sungguh-sungguh menjadi seorang yang pelaku daripada kebenaran firman-Mu. 我们也真正的成为一个行道的人。 Kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. 我们都充满不足和软弱之处， Mohon Roh Kudus menguatkan kami, meneguhkan kami. 恳求圣灵帮助我们，给我们力量。 Demikian kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. 我们奉靠你的独生子耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudara sekalian, kita masuk ke dalam Rabu yang kedua dalam masa peringatan Lent. 我们进入了大斋期的第二个礼拜三。 Saudara, apakah Lent itu? 大斋期是什么呢？ Lent itu adalah satu masa yang diperingati 40 hari kurang lebih Prapaskah. 大斋期就是在这个复活节大概40天前的一个节期。 Prapaskah 40 hari dalam kalender gereja yang dimulai dengan Rabu Abu dan berakhir dengan Minggu Paskah. 这个在基督教的教历里，这个大斋期是从圣会礼拜三一直到这个复活节这段时间。 Dalam bahasa Latin, Lent disebut sebagai Quadragesima. 大斋期又被称为是预苦期或者施旬节。 Saudara, artinya 40 hari kurang lebih. Artinya sebagai 40 hari Prapaskah. 就是说，这个是大概这复活节大概40天前的一段时期。 Masa Lent ini diperingati secara serius sekali. 大斋期是一个严肃的节期。 Di dalam masa-masa inilah kita kembali mengingat kasih karunia Tuhan. 在这段期间，我们重新回想起耶稣基督的大爱。 Dalam masa Lent ini, 在这大斋期期间， fokus kita adalah pada Kristus yang telah memimpin kita dalam iman kita untuk menuju kepada kesempurnaan. 在这个大斋期期间，我们应当把我们的焦点集中在那为我们信心创始成终的耶稣。 Dialah yang telah mengabaikan segala kehinaan dan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. 他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。 Lalu bagaimana kita mengingat atau memperingati Lent ini? 那我们应该怎么样来纪念这个大斋期呢？ Saudara, ada 3 hal yang penting bagi kita untuk kita ingat.
有3点是需要我们特别注意的。 Yang pertama adalah refleksi. 首先就是要反思， Yang kedua adalah pertobatan. 第二是悔改， Dan yang ketiga kita berdoa. 第三是祷告。 Saudara, kita mengingat kembali apa yang telah menjadi pergumulan kita selama ini. 我们再回思吧，在这一段时间里，我们的挣扎是什么？ Di dalam pergumulan kita, dalam kehidupan iman kita. 在我们的挣扎中，在我们的信心生命中， Banyak kegagalan yang kemungkinan menjadi bagian di dalam pengalaman kehidupan iman kita. 成为我们信心生命中的会遇到的失败的事情。 Dalam masa-masa Lent ini kita mengingat kembali perjalanan itu. 在这个大灾期之间，我们再回想起我们走过的这个信心历程， Dan mengingat pengorbanan Kristus bagi kita di atas kayu salib. 我们也想起耶稣基督为我们在十字架上所做的牺牲。 Dialah yang telah memimpin kita di dalam perjalanan ini. 他带领我们走过这段路的， Dialah yang menopang kita di dalam kehidupan iman kita. 也是在我们的信心生命中支持我们的。 Dan demikianlah saudara-saudara kita datang kepadanya dan bertobat untuk segala kekeliruan, kegagalan kita di masa yang kita lalui. 因此呢，我们来到主耶稣面前，我们向他悔改，承认我们在这一段生命历程中所犯的一切错误和罪过。 Dan tentunya saudara-saudara kita juga berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk kehidupan iman yang lebih memuliakan Tuhan di waktu yang akan datang. 同时，我们也向主祷告，求主帮助我们在以后的生命历程中，能够更荣耀主的生命。 Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. 今天晚上我们要思想主的一段话， Walaupun tidak ada kaitannya langsung untuk peristiwa Lent, 虽然跟大灾期没有直接的关系， tetapi peristiwa ini menolong kita untuk dapat refleksi dan juga mengingat kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. 但是呢，通过这段经文，我们可以反思，并且检讨一下我们在主的面前的生命如何过。 Bagian firman Tuhan ini adalah di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. 我们要读的一段经文是取自路加福音第17章第11到第17节的经文。 Mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan baik. 来，我们一起好好的思想主说的在圣经里记载的这一段话吧。 Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19. 路加福音第17章第11节到第19节的经文。 Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利。 Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. 进入一个村子，有10个长大马蜂的迎面而来，远远的站着， Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. 高声说：“耶稣父子，可怜我们吧！” Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候就洁净了。 Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali dan kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, 内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀于神。 lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 又俯伏在耶稣脚前感谢他，这人是撒玛利亚人。 Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 耶稣说：“洁净了的不是10个人吗？那9个在哪里呢？” Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 除了这外族人，再没有别人回来归荣耀于神吗？ Ayat yang ke-19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah
menyelamatkan engkau. 第19节说，对那人说：“起来，走吧，你的心救了你了。” Saudara, pertanyaan yang instan dari kita, 我们会马上产生一个疑问： apa perbedaannya orang Samaria ini, yang satu ini dengan yang ke-9 yang 这个 lain? 撒玛利亚人跟那其他9个人有什么区别呢？ Jawabannya tentunya mudah sekali. 答案很简单， Orang Samaria yang satu ini kembali bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. 这撒玛利亚人回来感谢主，归荣耀于神。 Tetapi yang ke-9 itu mereka tidak kembali dan bersyukur kepada Tuhan. 而那9个人呢，没有再回来，也没有归荣耀于神。 Namun pertanyaan yang lebih penting daripada pertanyaan tadi 比刚才提的问题还有一个更重要的问题， adalah mengapa yang satu ini kembali bersyukur kepada Tuhan, 就是说为什么这个撒玛利亚人能够回来感谢主，归荣耀于神呢？ sedangkan yang ke-9 yang lain tidak kembali dan bersyukur kepada Tuhan. 那9个人并没有回来感谢主，并没有把荣耀归给神呢？ Sebenarnya pertanyaan ini lebih tepat ditujukan kepada saudara dan saya. 其实这个问题呢，如果针对我们是更适合的。 Apakah ada hal-hal tertentu dalam hidup kita di mana kita tidak seperti orang Samaria ini? 我们是不是在我们的生命当中，会不会像这个撒玛利亚人一样？ Begitu banyak anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. 我们在我们的生命中领受了主的许多恩典和福分。 Tetapi betapa sering atau berapa sering kita kembali kepada Tuhan untuk bersyukur kepada Dia. 但是我们有多少次回来感谢主，并且归荣耀于神呢？ Saya percaya banyak hal yang dapat kita hitung di dalam pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. 我相信在我们与主同行的道路上，我们有许多主的恩典可以数算的。 Kita dapat mengatakan yang ke-9 orang itu mereka lalai untuk datang kembali dan bersyukur kepada Tuhan. 那9个人，他们不知回来感谢主，不知归荣耀于神。 Tetapi bukankah saudara-saudara sering kita juga mengalami hal yang sama? 但是我们岂不是也跟那9个人一样吗？ Hanya berkat-berkat tertentu, pengalaman tertentu membuat kita kembali kepada Tuhan. 只有一些特定的恩典、特定的经验，让我们可以回来把感谢归给主。 Tetapi lebih sering kita melupakan dan mengabaikan apa yang menjadi pengalaman kita yang begitu berharga di hadapan Tuhan. 但是我们常常在主的面前忘了我们曾经领受到的那宝贵的经历。 Dan tidak karena pengalaman-pengalaman itu kita memuliakan Tuhan. 我们也不会因为这些宝贵经验而感谢主，而归荣耀于神。 Saya percaya ada beberapa hal yang penting menjadi refleksi kita di dalam kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. 当我们思想这个圣经的一段话，我想有许多话需要我们自省的，需要我们反思的。 Yang pertama adalah tujuan dan fokus di dalam hidup kita. 第一个就是我们生命中的目标与焦点。 Mari kita perhatikan orang-orang yang telah disembuhkan. 我们来看这4个被主耶稣医好的长大麻风的人吧。 10 orang kusta ini mereka sama-sama memiliki tujuan dan fokus yang sama. 这10个长大麻风的人，他们有共同的目标与焦点， Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kesembuhan. 就是他们希望自己能够痊愈。 Fokus mereka adalah kepada Yesus yang akan menyembuhkan mereka. 他们把焦点集中在耶稣，就是那个能够使他们得到痊愈的。 Dan ke-10 orang kusta ini semuanya mendapatkan kesembuhan. 那这10个长大麻风的人全都被耶稣医好了，洁净了。 Tetapi marilah kita melihat perbedaannya ini. 但是我们来看他们当中的区别吧。 Tujuan mereka sudah tercapai, 他们的目标、他们的目的已经达 tetapi 成 yang 了， ke-9 orang itu 但是那9个人， fokus mereka beralih dari kepada Yesus kembali kepada kehidupan mereka sendiri. 他们把焦点从耶稣身上挪移到自己的身上了。 Mereka tidak lagi merasa perlu untuk tetap mengikuti Yesus. 他们不会感觉到他们还要继续跟随耶稣走， Karena tujuan mereka sudah tercapai. 因为他们想达成的目的已经达 Apa 成 yang 了。 mereka rindukan untuk mendapatkan kesembuhan itu mereka sudah alami. 他们想被耶稣医好，他们已经被耶稣医好了。 Bukankah saudara-saudara ini adalah juga merupakan pengalaman kita? 这难道不是也是我们的经验吗？ Betapa sering pada waktu kita
berdoa dan memohon kepada Tuhan. 我们经常向主求， Kita mohon berkat Tuhan. 我们求主把恩典赐给我 Saat 们。 Tuhan memberkati kita, 当主已经把恩典福分赐给我们了， fokus kita begitu mudah kita alihkan dari kepada Tuhan menjadi kepada berkat yang kita terima. 我们就把本来应该集中在耶稣的焦点呢，挪移到耶稣赐给我们的福分上了。 Itulah yang dialami oleh 9 orang yang disembuhkan. 这就是那9个被耶稣医好的长大麻风的人的情形。 Orang Samaria yang satu ini yang disembuhkan. 但是这个撒玛利亚人呢， Dia datang dengan tujuan untuk mendapatkan kesembuhan. 他带着一个目的，就是希望主能够医好他。 Dan fokusnya tidak berubah, tetap kepada Yesus. 他的焦点一直都不挪移。 Itulah yang membuat dia kembali kepada Yesus dan tersungkur di hadapan Yesus. 因此呢，他就回到耶稣跟前，并且俯伏在耶稣脚前，感 Dia 谢他。 menyadari bahwa orang yang menyembuhkan dia bukanlah manusia biasa seperti dirinya. 他意识到那个医好他麻风长棒， Bahkan 医好他 Yesus 麻风的人不是平常人。 hanya dengan perkataan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. 耶稣只有说：“你把身体给祭司查看吧。 Dan dalam perjalanan mereka menuju ke imam-imam, mereka telah mengalami ” 当 kesembuhan. 他走在往祭司的路上呢，他就痊愈了。 Saudara, saat fokus kita tetap pada Tuhan, 当我们把焦点还是集中在主的身上的时候， saudara kita segera akan menyadari betapa hidup kita membutuhkan Tuhan. 我们就会马上意识到，我们的生命是非常需要主的帮助的。 Betapa kita rindu untuk lebih dekat kepada 我 Tuhan. 们也能够更加渴慕，能够更加亲近我们的主。 Betapa sering berkat yang Tuhan berikan kepada kita justru menjadi hambatan bagi kita untuk tetap mengikuti Tuhan. 主赐给我们的福分的恩典，常常呢却拦阻我们更加亲近我们的主。 Bukankah saudara hari ini begitu banyak hal di dalam hidup kita yang justru telah menjadi hambatan di dalam kehidupan 我 iman 们看 kita? 见很多福分呢，就是成为我们生命中亲近主的一个拦阻。 Saudara, dalam masa-masa yang sulit, dalam masa pandemi ini, 在这个冠状病毒疫情的困难时期， saudara, fokus kita adalah pada kesulitan kita dan masalah kita. 我们会把焦点集中在我们的问题和困难上。 Fokus kita adalah pada pergumulan-pergumulan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. 我们把我们的焦点集中在我们每天所遇到的各种挣扎。 Kita tidak dapat menyangkali bahwa kesulitan-kesulitan dalam hidup kita adalah sesuatu tantangan yang tidak mudah untuk kita alami. 我们承认我们在生活中遇到问题困难，成为一种我们难以克服的挑战。 Tetapi saat fokus kita tetap pada Tuhan, 但是如果我们把焦点还是集中在主的身上的时候， kita akan tetap percaya bahwa kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita. 我们会相信主的恩典的福分永远是够我们用的。 Perbedaan yang kedua dapat kita perhatikan dalam peristiwa ini 在这件事上，我们可以注意的第二点是这个， adalah terjadinya pertobatan dan rasa syukur dari orang Samaria yang telah disembuhkan. 就是那个被主医好的撒玛利亚人的悔改和感恩的。 Saudara, pada saat dia tersungkur di hadapan Tuhan, 当这个撒玛利亚人俯伏在耶稣脚前的时候， dia tidak hanya sekedar datang seperti semula hanya untuk kesembuhan. 他不是像被医好之前来到主的面前， Tetapi dia datang kembali kepada Tuhan, dia menyebut, dia dengan suara yang nyaring sekali, dia bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. 他重新回到耶稣跟前，他高声的喊着，他赞美，他称谢主的恩典。 Saudara, mari kita ingat kembali perjalanan kehidupan iman kita. 让我们回想一下我们的信心历程吧。 Bukankah kita sering merasakan satu kehambaran di dalam kehidupan iman kita? 我们会不会感觉在我们的信心生命中，我们过得非常平淡无奇？ Pengalaman-pengalaman kita berjalan sama Tuhan telah menjadi sesuatu yang rutin. 我们与主同行的过程不过是一种例行。 Saat kita beribadah kepada Tuhan, 当我们敬拜我们的主的时候， saat kita datang berdoa kepada Tuhan, 当我们来到主的面前祷告的时候， masihkah kita seperti semula demikian merindukan Tuhan, demikian mendambakan penyertaan Tuhan dan jamahan Tuhan? 我们会不会像过去一样，那么渴慕主的同在，渴慕与主亲近？ Jangan-jangan pada waktu Tuhan telah memberkati kita, 不会这样把这个当主已经赐福给我们的，
Pada waktu kesulitan-kesulitan kita telah mendapatkan jalan keluar. 当我们的困难问题，主已经为我们解决了，为我们开路了。 Bukankah kita sering merasa itu adalah sesuatu yang seharusnya demikian? 我们会不会感觉到这是理所当然的事？ Kita tidak lagi merasa sesuatu yang luar biasa, yang patut bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. 我们不会感觉到这是一个了不起的事，不会促使我们重新回到主的面前感谢他。 Betapa sering di dalam kehidupan kita, kita tidak sungguh-sungguh mengoreksi apa yang menjadi pengalaman-pengalaman kita di dalam kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 我们也常常在我们生命中，我们没有回想起我们走过的路会不会跟主的旨意相符合。 Kita tidak mendapatkan penjelasan yang secara detail apa yang sebenarnya di dalam pengalaman kehidupan orang Samaria ini, yang satu ini, dibandingkan dengan yang lain. 我们不知道这个撒玛利亚人他的生命历程中跟那其他9个人有什么不同， Tetapi yang jelas dia datang dengan kesungguhan hatinya 但是肯定的是，他带着一颗真诚的心来到主的面 saat dia 前。 tersungkur di hadapan Tuhan. 当他俯伏在耶稣的脚前的时候， Dia bersyukur kepada Tuhan. 他感谢主， Seorang yang tidak layak seperti orang Samaria ini dan seperti kita semua. 这个撒玛利亚人其实跟我们一样，是不配在主面前 Apa 蒙 yang 恩 kita 的。 alami bukan hal yang biasa. 我们所经历的不是一种平常的事， Yang kita alami adalah anugerah Tuhan. 我们所经历的是主的恩典， Yang kita alami adalah berkat yang tidak layak sebenarnya kita terima. 我们所领受的福分，其实是我们不配领受的。 Pada waktu Nabi Yesaya datang ke bait Allah, 当以赛亚先知来到圣殿中的时候， di dalam penglihatannya dia di hadapan Allah, 他在上帝面前看见一个异象， dia menyadari betapa dirinya adalah seorang yang najis. 他意识到他自己是一个非常污秽的人。 Itulah yang menjadi ungkapan daripada Nabi Yesaya. 这就是先知以赛亚所说的内心的话。 Dia berkata, aku adalah seorang yang najis bibir dan hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. 他说我是一个口齿污秽，并且生活在污秽的民中的人。 Namun mataku melihat Allah Sang Pencipta itu. 但是我看见那创天造地的神， Itulah yang harus menjadi refleksi kita dalam masa Lent ini. 这就是我们应该这个大灾期的自省。 Kita bersyukur karena seperti kita, orang yang berdosa ini telah menerima anugerah Tuhan. 我们感谢主，像我们这样的罪人还能够领受主赐给我们的恩典和福分。 Di tengah-tengah pengalaman yang sulit dalam masa pandemi ini. 在这个疫情期间，我们走过的困难时期 Di 里， dalam pergumulan-pergumulan yang sangat berat di dalam hidup kita. 在我们生命中，我们所经历的非常沉重的挣扎里， Bukankah kita mengalami jatuh bangunnya di dalam kehidupan 我 iman 们常 kita? 在生命中的跌倒又站起，又跌倒又站起， Karena mata kita tidak melihat kepada Allah Sang Pencipta. 因为我们的眼睛没有看见，没有仰望那个创造我们的主。 Masa-masa di mana kita memperingati Lent ini 在我们纪念这个大灾期期间， adalah satu masa yang sangat baik bagi kita datang kembali di dalam kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengalami pembaharuan di dalam hidup kita. 我们应该来到主的面前来经历主更新我们的经历。 Bertobat dan bersyukur kepada Tuhan. 我们要向主悔改，并且向主感恩。 Hal yang ketiga yang membuat perbedaan antara orang Samaria dan ke-9 orang yang lain 撒玛利亚人跟那9个人的不同之处呢，有第3点是这个， adalah iman dan pengharapannya. 就是这个不同点是在信心和盼望方面的不同点。 Kita dapat memperhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada orang Samaria ini. 我们来看吧，这个耶稣怎么对那个撒玛利亚人说？ Imanmu telah menyelamatkan. 他说：“你的心救了你。” Jelas sekali Tuhan melihat iman orang Samaria ini. 所以主很清楚的看见这个撒玛利亚人的信心。 Jikalau orang Samaria ini hanya fokus kepada kesembuhan, 如果这个撒玛利亚人单单把焦点集中在身体被治愈的话， dia sudah mendapatkan kesembuhan itu. 他已经被主医好了， Dan dia tidak perlu lagi datang kepada Tuhan. 那么他就不需要再回到主的面前。 Tetapi orang Samaria ini memiliki iman. 但是这个撒玛利亚人有信心， Dan fokusnya tidak beralih kepada Yesus. 他对他的焦点还是集中在耶稣身上， Dia tetap datang kepada Tuhan. 他还是回来到主的面前感谢主。 Dan di dalam iman dan pengharapannya,
在他的信心和他的盼望中， dia telah mendapatkan sesuatu berkat anugerah yang lebih daripada sekedar kesembuhan. 他获得了一种比他身体被治愈的更大的福分和恩典。 Saudara, yang paling kita khawatirkan dalam masa sulit yang kita lalui dalam hidup kita, 在我们人生中遇到的最困难时期的，我们所最担心的事是什么呢？ fokus kita tetap pada kesulitan dan permasalahan 就 kita. 是我们单单把我们的焦点集中在我们所遇到的问题和困难 Karena 上， fokus kita tidak lagi kepada Tuhan. 结果我们的焦点不在耶稣主的身上， Iman dan pengharapan kita menjadi tawar. 结果我们的信心的盼望就慢慢的消退了。 Saudara, mari kita berpikir, 让我们一起认真的想吧， bukankah tanpa pandemi sebenarnya hidup manusia itu penuh dengan pergumulan dan permasalahan? 在这个疫情期间，我们的人的生命遇到了很多的问题和困难。 Bukankah tanpa ada masalah virus COVID-19 ini, sebenarnya kita juga menghadapi betapa banyak permasalahan dalam kesehatan kita. 我们也知道，经过这个病毒疫情的攻击，我们感受到我们的身体的健康其实遇到很多问题的。 Hari ini kita sehat, 今天我们还有健康的身体， tidak menjamin bahwa besok kita pasti sehat. 但是不保证明天我们还是有健康的身 Hari 体。 ini kita hidup di dalam berbagai kelancaran, 今天我们过得很顺利， tidak menjamin bahwa besok kita akan mengalami hal yang 但是 sama. 不保证明天我们也仍旧能够过得 Tetapi 很顺利。 Allah yang menyertai kita, 但是与我们同在的上帝， janjinya pasti, kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita. 他的应许是确定的，他的恩典的福分永远够我们用的。 Hidup yang relatif sangat singkat ini, 我们这个相对的短暂的生命， apapun yang kita menjadi kebanggaan kita 成为我们的骄傲的资本呢？ adalah sementara. 其实一切都是短暂的。 Tapi bagi orang Samaria ini, 但是对这个撒玛利亚人来说呢 dan，bagi begitu banyak orang yang telah mengalami anugerah Tuhan 对那些已经经历了主恩典的许许多多人来说呢， melalui kehidupan yang sementara ini, 当他走过这个短暂的生命的时候， kita memiliki anugerah Tuhan, 我们拥有主赐给我们的恩典， kita memiliki pengharapan yang kekal di dalam Dia. 我们也在主里边有那个持久的盼望。 Saudara, saya akan mengajak saudara kembali kepada suatu renungan dan refleksi dalam masa lain ini. 现在呢，我想跟大家一起在这大灾期一起反思， Melalui ayat yang di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan kedua. 我们来读希伯来书第12章第1和第2节的经文。 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。 Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. 仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。 Beberapa hal penting di dalam bagian firman Tuhan ini yang memberi peringatan kepada kita. 在我们读的这两节经文里，有几点是提醒我们注意的。 Adalah menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi perjalanan hidup kita. 就是要放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪。 Dalam masa lain ini, 在这大灾期， marilah kita mengingat kembali 我们重新回想， apakah yang menjadi hambatan yang paling utama di dalam hidup kita yang hari ini membuat kita tidak dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. 是什么让我们不能够真心实意的侍奉我们主？ Hal-hal apakah yang selalu menghambat kita untuk kita mengalami kasih karunia Tuhan 是 yang 什么 lebih 是拦 besar? 阻我们能够经历到主对我们的大爱？ Hal-hal apakah yang menghambat kehidupan iman kita tidak dapat bertumbuh? 是什么是让我们的信心不能够很好的成长呢？ Barangkali ada hal-hal tertentu yang selama ini menjadi bagian kegelapan di dalam kehidupan kita. 可能有一些问题是我们生命中的一个部分。
hal-hal yang kita tidak mampu untuk kita mengalami kemenangan. 我们是这些问题是我们不能够靠这力量战胜的。 Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan kita, 但是主的话提醒我们大家， kita perlu perjuangan yang sungguh-sungguh di dalam kita mengikuti Tuhan. 我们必须在跟随主的道路上要认真努力的奋斗， Dengan fokus kita tidak berubah kepada Yesus. 就是我们定睛仰望在耶稣身上，不挪移。 Barangkali selama ini bukan kita tidak berupaya, 也许这一向以来，我们并不是没有不努力， kita telah melalui berbagai cara dan upaya, 我们已经采取了各种办法， tetapi kita tidak bersandar kepada Tuhan. 但是可惜的是，我们并没有依靠我们的主。 Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus melihat atau fokus kita tertuju kepada Yesus. 主这话告诉我们，我们要把我们的眼睛仰望在耶稣身上。 Dialah yang memimpin kehidupan iman kita kepada kesempurnaan. 他让我们的信心创始成终。 Saudara, di sekeliling kita banyak saksi-saksi yang mengelilingi kita seperti awan yang mengelilingi kita. Disebutkan di dalam ayat yang pertama. 在第一节说，我们有许多见证人，如同云彩围着我们。 Siapakah saksi-saksi itu? 这些见证人到底是谁呢？ Mereka adalah orang-orang yang beriman sama seperti kita. 他们就是跟我们一样对主有信心的人， Di dalam perjalanan kehidupan mereka 在他们的生命的历程中， ada kemenangan, ada kegagalan. 他们有时候得胜，有时候失败， Kehidupan mereka menjadi satu peringatan bagi kita. 但是他们的生命呢，成为对我们的一种提醒。 Dan kehidupan mereka juga sekaligus menjadi satu saksi bagi kita bahwa betapa Allah yang telah menyertai mereka melalui pergumulan dalam hidup 但是他 kehidupan 们也 iman. 给我们做一个见证，在他们生命历程中，上帝如何与他们同在，让他们可以从失败走向胜利。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 我们感谢我们的主， Mereka adalah orang-orang yang barangkali sudah mendahului kita. 他们也许已经先我们离开这个世界了， Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. 他们现在已经跟主同在了， Barangkali mereka masih ada di sekitar kita. 也许他们还在我们的周围， Orang-orang yang bersama-sama kita menempuh perjalanan iman. 他们跟我们一起走这个新兴的道路。 Tetapi saudara-saudara, marilah kita mengingat 但是让我们大家能够记得， bahwa suatu hari kelak 在以后的某一天， kita juga akan menjadi bagian atau salah seorang saksi bagi orang-orang lain yang setelah kita. 我们也会为以后的人成为他们的见证人。 Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, 让我们把我们的眼睛仰望耶稣基督， yang telah memimpin kita dalam iman dan yang telah membawa iman kita kepada kesempurnaan. 他为我们的信心创始成终。 Inilah suatu refleksi dalam masa Lent yang begitu penting bagi kita. 这是我们在大灾期要反思的一个重要的课题。 Marilah kita mengingat pengorbanan Kristus 让我们想起耶稣的牺牲， yang menggenapi segala rencananya di dalam kehidupan kita. 他在我们生命中完成了他对我们的计划。 Dan marilah kita tetap setia mengikuti Dia. 让我们还是忠心耿耿的跟随耶稣走吧。 Kita bersama-sama berdoa dan memohon anugerah Tuhan. 我们一起祷告，我们一起求主赐福给我们。 Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们实在感谢你。 Kami mengakui betapa banyak kegagalan di dalam hidup kami. 我们承认在生命中，我们常常会失败。 Kami sering menyadari apa yang harus kami lakukan, tapi justru kami tidak 我 lakukan. 们意识到我们应该做的事，我们偏偏没去做。 Kami menyadari betapa sering kami tidak seharusnya melakukan sesuatu, tapi kami justru 我们 melakukan. 也意识到本来不应该做的，我们偏偏去做了。 Tuhan, kami tidak lebih daripada seorang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. 主啊，我们都是充满软弱和不足之处的人。 Dalam masa-masa Lent mengingat pengorbananmu dan kemenangan di dalam pasca kebangkitanmu. 我们想起在这大灾期你所遇到的苦难，我们也想起你在复活节的获胜。 Kami rindu datang kembali kepadamu Tuhan. 我们渴慕重新回到你的面前。 Kami rindu kembali kami diperbarui dalam kehidupan 我 iman. 们渴慕回到你面前，我们的生命能够被你更新。 Kami memohon tanganmu yang penuh kuasa menopang kami. 我们恳求你的充满恩典的手继续扶持我们， Memimpin, menuntun kami melewati pergumulan di dalam kehidupan iman 让 kami. 带领我们，让我们走过这个充满问题和困难的人 Sehingga 生历程。 kemenangan yang telah Tuhan kau lalui
dan Kau alami menjadi kemenangan di dalam kehidupan iman kami. 主所经历的胜利，我们也可以同样的经历到。 Terima kasih Tuhan. 主啊，我们感谢你。 Kami percaya masa yang sulit ini akan berlalu, 我们相信这困难时期会过去的， karena Tuhan kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami. 因为主的恩典永远够我们用。 Sekalipun kami masih tetap mengalami berbagai tantangan di 虽然 waktu 我 yang 们 akan 还在 datang, 我们的生命中遇到许多的挑战和困难， tetapi Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. 但是你是永不改变的上帝， Kasih karunia-Mu tetap sama bagi kami. 你的恩典对我们来说同样的是同样的。 Berilah kami iman seperti ini untuk kami tetap percaya dan bersandar sepenuhnya kepadamu. 赐给我们信心，让我们还是完全相信并依靠你， Mengalami kehidupan iman yang penuh kemenangan. 让我们可以得到充满胜利的信心的经历。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。